Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat berhujung minggu kepada anda penonton setia WHI Extra hari ini. Kita bersua lagi kan, tapi hari ini macam-macam orang kata kejutan yang kita bawakan macam semalam daripada pukul 7 Fahrin kan. Sampai ke hari ini masih lagi hujan. Dan hari ini kita akan kongsikan pelbagai. Saya dan juga Fahrin akan bersama anda sehingga jam 1 tengah hari nanti. Dan sebagaimana surprise hari ini, studio kami penuh dengan warna-warni, tetapi ada perkara yang terlebih dahulu kami ingin kongsikan bersama anda. Semalam secara ringkas, saya dan Fiza Sabjahan telah berkongsikan tentang amaran cuaca yang berlaku di negara kita. Dan sememangnya benar daripada semalam pagi kami bersiaran sehingga ke hari ini hujan masih tidak berhenti di sekitar Lembah Kelang. Dan inilah yang kami ingin kongsikan bersama dengan Fiza Sabjahan yang telah pun bersedia di kawasan yang dilanda bencana banjir, iaitu di Taman Maznah Kelang. Kita terus bersama dengan Fiza Sabjahan. Fiza, Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam Fahrin dan juga Fatin. Fiza berada di sekitar kawasan Taman Maznah Kelang ni. Kalau dapat anda saksikan di belakang Fiza ni, kalau kita boleh jalan sikit, banjir memang dah mula naik sejak daripada petang semalam. Dan mungkin anda juga tahu di beberapa kawasan di sekitar negeri Selangor, di Kelang dan juga Shah Alam, ada banyak kawasan-kawasan yang dilanda banjir kilat yang mana ini antara kawasan-kawasan yang sebelum ni mungkin tak pernah dinaiki air. Dan kalau sekarang ni kalau tengok paras kaki saya ni, dia dah pun sampai melebihi paras buku lali. Dan penduduk-penduduk di kawasan ni, saya bertanya kepada ada antara individu-individu yang berada di sini, ada yang telah pun dipindahkan ke Dewan Sungai Kandis. Tapi inilah sama-sama kita nak kongsikan kepada anda juga penonton daripada semalam dan juga hari ini. Dan sekarang ini, kalau malam tadi jam 2 pagi hujan dah pun berhenti. Tapi sekarang ini hujan masih lagi turun dengan lebatnya. Dan kita mengharapkan bagi anda di kawasan-kawasan yang tidak belum ini tetapi dijangkakan akan banjir, yang masih lagi mampu untuk bersiap sedia dan bersiap siaga, pastikan anda menyediakan kit banjir anda. Sekarang ini anda pastikan barangan-barangan penting seperti dokumen-dokumen penting, kad pengenalan, surat beranak, sijil nikah, ubat-ubatan, barang kemas ataupun perkara-perkara yang penting khususnya keperluan anak-anak dan sedikit makanan untuk diletakkan di dalam kit banjir anda. Kalau boleh ada lampu suluh. Dan pastikan sebenarnya Fatin dan juga Farin, ada kawasan-kawasan yang dilanda banjir ni, ada yang bekalan api elektriknya telah pun dihentikan. Jadi pastikan kita sentiasa dapat berkomunikasi dengan betul. Jadi pastikan juga telefon bimbit itu kalau boleh sentiasa ada charge lah. Bagi kawasan-kawasan yang masih lagi belum dinaiki air dengan tinggi, jadi pastikan juga anda sempatlah untuk charge power bank supaya anda sedang dan mudah untuk dihubungi. Yang paling penting sekali untuk anda mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga betul. Dan kalau anda diarahkan untuk berpindah, anda ikutlah arahan pergi ke tempat yang selamat. Itu yang paling penting sekali yang harus kita lakukan. Baik Fiza, keadaan penduduk-penduduk di sana bagaimana? Masih ada lagi yang masih tetap di situ ataupun kesemuanya dah dipindahkan Fiza? Saya sebenarnya Fahrin, bila saya sampai ke sini, sebenarnya dari kawasan rumah saya sendiri pun banjir untuk saya keluar rumah. Jadi saya pergi ke cari kawasan sekitar yang mana rakan-rakan saya yang tinggal di sini, ada yang separuh dah pun berpindah pada malam tadi. Tetapi saya tak dapat bersama dengan individu lain. Yang sempat saya tanyakan pada seorang penduduk di sini, katanya ada ahli keluarga mereka yang dah pergi ke Dewan Sungai Kandis, tapi mungkin ada lagi yang masih berada di dalam ni. Tak dapat nak bersama dengan mereka. Dan kalau saya nak kongsikan, dekat sana nampak ada banyak kereta-kereta yang tersangkut di tepi jalan. Dan air dah semakin naik dah sampai ke atas ni, walaupun banyak kereta-kereta yang diletakkan di atas ni kan. Jadi itulah sama-sama kita nak ingatkan diri kita dan juga penonton-penonton untuk terus menjaga keselamatan, terutama sekali pada musim banjir ni. Dan adik-adik, ibu-ibu pastikan anak-anak ini dilihat dan dipantau, janganlah main air. Kerana ada banyak penyakit bawaan air yang tak dijangkakan kan. Baik, hati-hati semua. Terima kasih banyak-banyak Fiza atas laporan tersebut. Dan Fiza tu sendiri kena jaga diri Fiza.
Ya, insyaAllah. Baik. Okey. Terima kasih sekali lagi. Bye. Itu dia satu Bye. laporan ekstra daripada Fiza Sabjan untuk kita di WHI Extra pada hari ini. Dan kita juga ingin menghubungi mangsa banjir sekarang ni, Fatin. Ya, kita nak bersama dengan Syuhada di mana beliau di Pulau Indah. Kalau boleh kita nak dengar jugalah perkongsian situasi Syuhada. Macam tadi Fiza kongsikan kan, ibu bapa kena pantaulah anak-anak kerana sebab ada antara kawasan-kawasan yang sebelum ni tak pernah berlaku banjir. Betul. Hari ini berlaku banjir, Farin. Dan kalau kita lihat bukan saja di kawasan-kawasan kita kongsikan sebentar saja tadi, bukan saja di Kelang, tetapi kalau kita lihat di media sosial dan sebagainya, banyak lagi kawasan-kawasan lain yang dilaporkan telah mula dilanda banjir yang memberi keresahan kepada penduduk-penduduk itu. Seperti yang kalau kita lihat antara yang dilaporkan adalah di sekitar Sepang, malah di sekitar Ulangat dan sebagainya. Inilah yang berlaku. Seperti mana saya katakan, Fatin, hujan tidak berhenti di Lembah Kelang dari semalam sebenarnya. Betul. Jejarum juga melalui banjir yang luar biasa. Kita harapkan semua penduduk-penduduk tu tahulah apa sepatutnya mereka kena lakukan. Pihak berkuasa juga memainkan peranan. Baik, kita nak terus menghubungi Syuhada yang telah pun berada dalam talian. Syuhada, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syuhada, di Pulau Ya, Indah, kalau boleh kongsikan macam mana agaknya situasi banjir di kawasan Syuhada sekarang ini? Buat masa ni, rumah saya dikelilingi air. Air dah dapat sikit lah. Tapi dekat rumah masih lagi dekat paras peha. Dah tinggi dah tu. Bawa mak untuk menumpang di sini lah. Okey, pukul berapa sedar air tu semakin naik, Syuhada? Start pukul 5 petang. Bila saya balik kerja, saya ambil mak yang dah uzur. Angkat terus saya selamatkanlah dekat rumah saya ni. Kebetulan rumah saya belum menaiki air kan. Cuma keliling saja. Okey. Syuhada, sebelum ini memang pernah berlaku banjir atau ini adalah kali pertama di Pulau Indah berlaku banjir? Buat masa ni first time lah Pulau Indah dilanda banjir macam ni. Okey. Kalau kita tengok itu antara situasi di sana. Syuhada, bagaimana pula dengan proses pemindahan mangsa-mangsa banjir setakat ini, pihak berkuasa dan sebagainya? Kalau boleh kongsikan. Buat masa ni apa yang saya tahu dari grup komuniti, ada ular. Dah berpindah di sekolah agama. Dan di tempat di sekolah kebangsaan juga ada. Baik. Dan setakat ini apakah yang dijangkakan? Adakah akan surut ataupun keadaan akan menjadi semakin mungkin berbahaya agaknya di sana? Susah nak jangka sebab buat masa ni hujan on off kan, tapi buat masa ni saya tengok rumah saya dah surut lah. Dekat kawasan rumah mak masih lagi tinggi. Okey, kalau Syuhada boleh kongsikan juga, sebaik tahu banjir itu apa antara perkara pertama dilakukan? Selamatkan dokumen-dokumen atau sebagainya? Biasa, okey. Dokumen penting semua saya dah simpan di tempat tinggi lah, masuk dalam plastik. Okey, baik-baik. Jadi kita nak sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Syuhada kerana sudi berkongsikan dengan kita keadaan banjir yang buat pertama kalinya dikatakan berlaku di sekitar Pulau Indah. Terima kasih sekali lagi Syuhada. Terima kasih Syuhada. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita meneruskan siaran kita ini, kami di Wanita Hari Ini Extra ingin mengucapkan dan mendoakan semoga semuanya selamat dan pastikan anda semua berjaga-jaga dan berhati-hati dan sentiasa memantau dan mengikuti perkembangan keadaan di kawasan sekitar anda. Betul. Okey, itu berkenaan dengan banjirlah yang berlaku di Pelabuhan Kelang dan kawasan-kawasan yang terlibat, Farin. Kita nak terus untuk kongsikan hari ini berkenaan dengan topik kita. Okey, baik. Seperti mana yang anda lihat, hari ini sedikit ekstra di Wanita Hari Ini di mana berwarna-warni studio kami ini. Dan sebelum kami teruskan lagi, apa kata kita kongsikan terlebih dahulu TikTok ini. Surprise! Jom kita saksikan. Surprise buat Max setelah setihan lebih berada di Singapura. Mac happy.
Kasih Ibu Sepanjang Masa. Rindu aku sangat rindu Mak, Mak tahu tak siapa? saja kau Mak tahu siapa tak? di dekatku. Tak mudah aku melupakanmu. Di saat aku Mak tak jauh. dari timbulku. Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Surprise! Baiklah, itu dia topik kita pada hari ini, iaitu parti kejutan DIY. Dan sedikit mungkin keadaan di luar hujan dan sebagainya. Kami harapkan siaran hari ini mampu menceriakan anda dan juga memberikan idea dan inspirasi bagaimana kita masih lagi boleh meraihkannya walaupun dalam keadaan mungkin dalam indoor, kata dalam rumah dan sebagainya. Okey, baik. Dan kalau kita lihat ada juga perkongsian di Facebook di mana beliau mengatakan bahawa yang ini buayan berendoi anakku. Dia kata baru siap pasang birthday dekor untuk customer dalam hujan di Semenyih. Sedikit ini juga kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Dan Fatin bersama-sama dengan kita ialah Muhammad Faris Abdul Aziz, pengasas surprise balloon by AF. Tengok ni kalau Fatin. Kita tengok ini ada balloon, ada kotak-kotak juga kan. Sebenarnya perempuan atau lelaki suka surprise ni Farin? Okey, kita tanya Faris lah. Kita tanya Faris lah. Banyak sangat Fafa kat sini hari ini. Okey Faris, selalunya daripada customer sendiri kan, perempuan atau lelaki? Okey, Assalamualaikum. Okey, sebenarnya benda ni general untuk semua gender lah, semua lelaki, perempuan, orang tua, budak-budak semua boleh. So sebab dekat sini pelbagai colourful, so paling-paling motor perempuan lah, dia orang lebih minat kepada benda-benda comel. Betul. Benda-benda Saya tak boleh Kalau nafikan Fatin sendiri pun suka kan? Sebab apa depan saya ni sendiri, saya tak sabar nak buka ni kan. Tapi Awak tiba-tiba tak sabar. Awak rasa tu awak punya ke? sebab saya berdiri kat sini macam saya punya je. Memang saya bawakan ini untuk Farin dan juga Fatin. Alhamdulillah. Surprise orang kata. Yang ini saya rasa surprise. Tapi sebelum kami nak buka tu kan, di sebelah Fatin tu kalau kita tengok, kalau kita boleh tengok ada gambar saya, ada gambar Fatin, wanita hari ini ekstra. Terima kasih kepada Faris kerana membuat dekorasi ini untuk kami. Okey, jadi tapi Okey, Farin dengan Fatin nak buka ke box tu? Saya Memang boleh. Surprise Dah lah. lama saya tak dapat surprise. sekali ke Nampak tak buka saya So, nak nak Faris kira ke atau siapa kira? Boleh, hari ni saya Faris kira lah. Okey, lead lah. so ready? Okey. 1, 2, 3. Buka. Wow! Oh, okey, ada balloon. Apa dia tulis ni? Ini betul-betul surprise ni. Ada satu ni. Wanita kuat adalah wanita yang tetap tegar walaupun Okey, punya Faris. banyak masalah. Saya setuju. Okey. Wanita Dia. inspirasi, girl Saya power. ganas sangat ni. Oh, wow. Farid, saya nampak ada duit kat situ. Ya ke? Ya ke? Ada duit ke? Okey, kalau nak tahu, okey, nak Farin lah buat dulu. Okey, dekat situ ada tulis Pop Me. Okey, ini benda ni special sikit lah. So, saya bawakan pin jarum penitu untuk Farin. Wah, ini idea lah ni. Okey, supaya Dah banyak dah saya tengok orang buat ni. dalam surprise Hari ni bawa dapat buat kan? Ya, ini baru dapat buat dah umur 40-an Okey, ni so baru saya dapat buat. kira. Okey. Pop me. Supaya Farin boleh ni. Ya, tengok. Satu, dua, tiga. Kuat sikit. Pergi gym kan? Asal dia tak pecah. Okey. Ada. Wah, besar. Alhamdulillah. Inilah orang kata kejutan tengok. sebab kita tak betul. sangka apa yang berada dalam kotak Betul ni dan lah. dalam Biasa kalau kita balloon bagi duit-duit macam ni, kita dalam paket dan sebagainya dah biasa sangat. Ya, betul. Ini suatu surprise yang saya rasa idea yang cukup menarik juga ni sebenarnya. Saya tengah belik-belik lah kok ada cincin ke apa dalam ni. Oh, tak Kalau ada. Fatin nak tahu, itu satu lagi Oh, surprise. ya Allah, duit. Okey. Kalau kita tahu kan Faris, ini adalah konsep box yang mungkin terkini jugalah kan sekarang ni orang mula bagi box. Nak tahu juga antara kos
kos kalau box besar macam ni berapa? Okey, anggaran harga box surprise kita ni start daripada 250 sampai ke 400 lah. So dalam box tu akan ada pelbagai lah. Kalau lagi mahal, lagi banyak lah item-item yang ada dekat dalam box. Seperti fresh flower ke, ada kek dan buket coklat. So kita akan insertkan kat dalam box tu sekali lah. Okey, sebab tu kita namakan dia surprise balloon, di mana apa-apa yang kata kita nak bagikan kejutan tu diletakkan di dalam belon-belon ini. Betul. Antaranya. Dan kalau kita nak tengok juga ni, okey, kalau katalah mereka dah nampak ni kan, ini satu idea yang menarik ni. Kalau nak menempah ni berapa lama nak ambil masa ni? Kadang-kadang orang surprise ni terfikir je macam tu kan. Last minute kan? Okey, biasanya last minute order pun kita akan ambil. So pada available time kita pada hari itulah. Tapi kita akan mencuba boleh menghantar dalam hari yang sama jugalah, tapi better one day before. Satu hari sebelum supaya tak rushing lah macam tu. Farin, saya nak tanya tadi Farin dia ada pop mie kan? Jealous tu. Bukan. Saya punya takkan saya buka kotak je. Okey, Farin. Mana surprise-nya? Mana surprise-nya? Okey, surprise-nya. Okey, Macam tak sampai lagi. Fatin cuba tarik rebel tu. So, saya kena angkat ni lah? Dari atas. Tarik je? Tarik saja. okey. Wah, ini orang kreatif kata... juga ni. Okey. So, kita lihat. Lama. Cantik ini. Kamera sampai tak cukup nak nampak. Sorry lah kat atas Farin. tu nampak. Saya punya lagi luar biasa lah. Saya nak yang tu. Okey, saya nak tanya, kalau maksudnya ini termasuk dalam kos lah, berapa bajet dia dan kita akan buat konsep berapa ringgit kita nak bagi dekat pelanggan kita? Contoh hiliman ni sahaja, anggaran harganya dalam 150, itu tak termasuk duit tu lah. Sebab kadang ni customer dia nak letak amount tu ikut pada umur. Contohlah dia nak kasih ayah dia umur dia 70. So dia taruh RM700. Aduh. Paling banyak orang letak dalam 2,000 pun pernah. Tapi saya rasakan Faris betul jugalah sebab kita bagi duit kan. Dalam kejutan kita tu kita boleh simpan. Kalau sekadar macam bukanlah bunga tu tak boleh ni, tapi sekejap je lah dia punya keindahan tu. Sebab belon ni contohlah macam ni kan. Kita kasih dekat kekasih kita ke adik ke diorang. Betul. Surprise dan diorang boleh simpan dalam jangkaan 2 minggu sampai lebih lama lagi lah. Lepas ni kan siapa nak buat hantaran apa pakai belon je. Masukkan semua kasut, handbag. Okey Faris, satu idea sebenarnya sangat-sangat kreatif, cukup menarik, cukup segar. Okey, jadi bagaimana kalau mereka penonton-penonton wanita hari ini berminat, di mana kita boleh menghubungi Faris sendiri? Okey, kalau penonton-penonton semua nak cari surprise yang menarik, yang sangat tip-top lah. Okey, boleh cari kita dekat Instagram, Surprise Balloon by AF, dekat TV sekarang ni. Boleh search kat situ dan ada link biru dekat situ, boleh klik. Nanti admin kita akan reply lah seorang-seorang. Jadi sebenarnya hari ini kepada para penonton, kita akan berkongsi banyak lagi kejutan-kejutan bersama dengan anda. Ini baru kejutan pertama. Ini baru yang pertama. Kita banyak lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda. Pastikan anda terus bersama dengan kami dan jangan ke mana-mana. Ada kejutan apa lagi lepas ni? Banyak-banyak. Tengok sana banyak. Kat sana. Okey. Wanita hari ini. Melihat insan tersayang tersenyum gembira merupakan satu perasaan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Memberikan kejutan istimewa adikalanya mampu membuatkan wajah sedih bertukar ceria, perasaan kecewa kembali bahagia. Jika dahulu pesta kejutan jarang dilakukan, namun kini ianya sudah menjadi satu trend dan semakin mendapat sambutan ramai seiring dengan peredaran zaman. Jelas dilihat rata-rata di media sosial, ramai yang membuat perkongsian memberi kejutan sebagai tanda penghargaan. Memberi kejutan buat insan tersayang sempena hari kelahiran, ulang tahun perkahwinan, mengumumkan kehamilan dan membuat kejutan kepada keluarga tersayang yang sudah lama berjauhan sejak pandemik COVID-19 melanda negara, menambahkan lagi rasa kasih sayang. Justru dapat dilihat dengan memberikan kejutan merupakan perkara sangat besar nilainya buat mereka yang diraih. Malah ia dapat dijadikan kenangan indah untuk diingati, sama ada besar atau kecil nilainya, usaha yang ikhlas cukup untuk membuatkan penerimanya rasa dihargai. Kecil atau besar, kita punya orang kata keupayaan untuk memberi kejutan kepada seseorang itu bukan dia punya penghalang untuk kita nak membahagikan orang. Dan hari ini kita nak terus dengan perkongsian kita berkenaan dengan
kejutan parti kejutan ini, dan bersama saya iaitu Satira Diana, pengasas bersama Cake and Co. Apa khabar Satira? Baik, Alhamdulillah. Okey, kita dah dengar tadi antara laporan daripada Syifa kan, yang mana sekarang ini dah menjadi satu trend. Orang memberi kejutan. Lagi-lagi masa musim pandemik kan, kita berjauhan dengan ibu bapa kita. Hadiah ataupun kejutan itulah pengganti diri kan. Kalau di Cake and Co sendiri, apa antara orang kata in lah kan orang memberi kejutan ni? So sejak musim pandemik ni memang ramai tak dapat jumpa ahli keluarga dan rakan-rakan. So mereka akan cari ikhtiar untuk membuat aktiviti bersama-sama melalui Zoom call atau online punya phone call kan. So kami telah keluarkan beberapa produk yang allows them to buat aktiviti bersama-sama walaupun virtually. Oh, itu saya rasa antara inisiatif yang sangat baguslah kalau kita berjauhan tapi ada juga aktiviti kita boleh buat bersama. Seperti di depan kita ni, kalau kita tengok warna-warni, ada cupcake dan sebagainya. Ini antara yang diketengahkan Cake and Co lah sebenarnya, antara aktiviti. Kalau boleh Satira kongsikan. So sepanjang pandemik ni kami telah mengeluarkan beberapa produk DIY cupcake. Pada asalnya cupcake dan khusus kepada kanak-kanak. Okey. So mereka membuat sambutan hari jadi bersama just the close family, and then mereka akan juga ada beberapa kotak kits yang akan datang di dalam sebegini rupa dan dia akan datang dengan set yang komplit, dah ada buttercream sekali dengan nozzle. Kita nak cuba jugalah Satira buat kalau boleh kan, nak tunjuk demo lah juga dekat penonton Malaysia Extra hari ini. Okey. Nak cupcake ni ke? Yes. Okey, kita perlukan cupcake. Maksudnya dalam DIY kit ni kita ada cupcake, kita ada apa orang kata ni? Ni fondant. Fondant lah untuk menghiaskan. Hiasan. Dan juga buttercream sekali dengan nozzle. So banyak kit kebanyakannya diorang tak siapkan nozzle sekali. So bila nak pipe tu dia tak berapa cantik. Betul. So kami nak buat dia the experience tu lebih menarik. So kami include sekali nozzle. Senanglah untuk anak-anak kita kan, mereka duduk di rumah kadang-kadang perlukan aktiviti. Tengok pula warna-warni kan, ada dengan kek, memang seronok lah. Jom kita mulakan Satira. So Fatin akan buat saya ini pakai tema dulu. Godzilla. Wow, okey. Itu kegemaran anak saya tu. Kegemaran untuk budak-budak lelaki lah. Okey. Bukan nak kata apa. Baik-baik tu tolong latih Fatin buat betul-betul tu. Kalau saya takut nanti tak jadi pula cupcake tu jadi benda lain pula. Okey. Tapi apa-apa pun kepada para penonton. Okey. Kita dah ada kek, tapi bila cakap pasal parti ataupun majlis-majlis kejutan ni tak sah kalau kita tidak ada dekorasinya. Jadi saya bersama dengan Puan Amelia Christina Azizul dari suasana event untuk kita bercerita mengenai dekorasi parti kejutan lah. Okey, tapi sebelum tu dah halang-halang hari ini kita bercerita mengenai parti kejutan kan. Bagi Amelia sendiri, pernah tak menganjurkan ataupun mendekorasi sebuah parti kejutan, dan apa cabarannya? Biasa kalau kita buat parti kejutan, orang nak rahsiakan lokasi, rahsiakan itu, ini, mungkin boleh kongsikan pengalaman. Betul. Sejak bermulanya bisnes suasana event ni, kita ada banyak kejutan yang kita terima. So kita kena ada kerjasama dengan klien, di mana kita pastikan elemen surprise tu ada. Keep it secret. Sebagai contoh, klien akan cakap kat saya, Cik Amelia, saya nak pastikan ayah saya tak tahu pun hari ini adalah ada kejutan untuk hari jadi dia. So kita kena pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi selalu apa cabaran yang tak boleh dilupakan oleh Amelia sendiri? Kita agak macam kena kabut sikit, tapi kita akan pastikan semua tu berjalan lancar lah. Itu adalah cabaran lah. Kita takut ada benda tertinggal ke, ataupun paling takut adalah kantoi. Okey. Biasa bila merancang parti kejutan ni, dia mesti dirancang dengan rapi kan. Selalunya kalau katalah bagi Amelia dan suasana event sendirilah, mungkin berapa lama tempoh yang dirasakan terbaik dalam merancang sesebuah parti ataupun parti kejutan ni? Seleloknya mengambil masa 3 minggu lah untuk 3 minggu untuk kita discuss dulu. Tapi biasanya dalam seminggu pun kita ambil juga kalau ada last minute kejutan, masih ambil juga. Okey, kalau kita lihat mungkin skala parti kejutan, parti ni dia subjektif. Dia daripada kecil sampai ke paling besar kan. Jadi mungkin kalau Amelia sini boleh kongsikan, kalau yang kecil-kecil yang ringkas-ringkas tu selalunya macam mana? Dia yang besar yang memang Amelia pernah buat, bagaimana pula parti tu?
kecil biasanya kita selalunya memang akan ada backdrop lah untuk design semua. So biasanya kalau kecil punya kejutan punya dekorasi mungkin satu backdrop dengan balloon. Itu saja. Tapi kalau untuk parti dekorasi yang besar, kita ada termasuk kek, organisasi entertainment clown, juga magic show dan sebagainya. Kebiasaannya lokasi itu memainkan peranan tak? Kadang-kadang ada orang nak buat kat rumah saja, kadang-kadang ada di hotel, di resort dan sebagainya. Macam mana pula tu? Biasanya memang yang paling menarik atau tepat adalah hotel ataupun ballroom. Lebih selesa lah. Lebih mudah untuk merancang kejutan itu. Betul? Baik-baik. Okey, bila kita cakap pasal acara majlis parti, pastinya ramai yang memang suka. Macam Fatin tu memang nampak sangat-sangat fokus tu membuat cupcake beliau. Saya maaflah, dia sebab dah lama dia macam kayu sikit. Tapi nanti, saya cantik kot. Tak apa, di penghujung nanti Puan Satira, saya akan jadi juri untuk dia punya kek tu nanti. Ini pendapat kami yang kami bincangkan. Kita nak tanya juga pendapat mereka di luar sana tentang parti kejutan ni. Mereka suka tak suka, seronok ke tidak kalau ada parti kejutan? Kita dengarkan. Jom. Saya sangat sukakan surprise sebab sepanjang hidup saya, family saya selalu buat surprise tapi saya selalu tahu. So surprise tu kan bukan senang orang nak buat. So saya sukalah surprise. Of course saya suka sebab yalah kita tak terkejut lah, benda yang terkejut. So benda tu membuatkan kita happy. Kalau buat surprise kat orang pula, saya suka sebab bila tengok reaction dia happy. And then kita pun happy lah bila dia happy. So itu je. Untuk wife saya, kalau surprise macam even kalau dengan wife ni lain, kalau dia tak semestinya hari birthday ke apa, kadang makanan yang dia suka pun boleh jadi surprise untuk dia. Contoh masuk mall, masuk dalam market, dalam supermarket, saya beli something yang dia suka, letak dalam plastic bag tu, tak begitu dia saya beli. Kalau dengan wife macam tu lah. Saya suka orang surprisekan saya sebab teruja lah. So kita macam saya nak buat surprise, saya selalu tak ready. Selalu macam saya dah kahwin, bila saya nak buat surprise je, orang rumah mesti tahu macam ini mesti ada barang daripada saya kan. So kalau selalunya orang rumah saya buat surprise kat saya, confirm jadi. Sebab saya cepat sensitif kan, cepat nangis. Sebab saya tak suka sangat surprise yang menangis-nangis. Dia tengok pada apa surprise tu untuk apa kan. Tapi kalau macam untuk yang sedih-sedih dulu tu pun ada, tapi saya seorang yang tak sabar. Tak sabar untuk macam lama sangat ni aku bersedih. Pernah ada buat. Surprise sebabkan nakkan spark untuk surprise tu, memanglah nak kena ada transition yang sedih, power, gembira kan. So ada juga buat macam tu, tapi rasa macam tak tahan, tak sabar lah. Kesian lah tengok mangsa tu. So saya prefer yang happy lah. Surprise juga orang kata kejutan tu kena dengan gayanya lah. Janganlah sampai ada yang orang kata sakit jantung pula kan. Betul. Surprise betul. Awak sendiri, Fatin, awak suka tak kalau surprise? Saya tadi dia kata dia tak suka nangis-nangis. Saya nangis kalau tak dapat surprise. Oh ya ke? Saya harap ada yang mendengar ni. Pasal saya dah dengar awak awal tadi kalau awak harap dalam belon tak ada cincin. Awak sajalah benda-benda macam tu. Okey, Farin, saya nak kongsikan juga dengan penonton hari ini kan. Kalau kita tengok Cake & Co juga, mereka ada menyediakan kit DIY ni. Kita nak tahulah apa antara yang terkandung dalam kotak tu kan. Kalau boleh saya kongsikan. Saya akan tunjuk salah satu contoh. Ini DIY kit mermaid cupcake. Mermaid ini anak-anak perempuan kan. Ya, so dia akan datang dengan sudu, dengan garpu, dengan knife. Senanglah. Semua dah lengkap. So dia dah lengkap dengan dekorasi fondant yang bertemakan mermaid. Ya. Kita ada instruction. Okey. Ini kalau anak penerbit saya tengok ni, dia pun nak juga. Nak juga ya. Okey. Kalau kita tahu kan makanan khususnya kek ke apa-apalah kan sangat fragile. Kalau kita nak hantar penghantaran kepada pelanggan tu bagaimana prosesnya? So kami memang hanya buat delivery penghantaran within Klang Valley saja. Dan penghantaran melalui kereta atau motosikal, not via postage lah. Dan dia perlu advance order, so kita boleh plan slot delivery supaya dapat produk yang fresh. Okey, kalau kita nak tahu juga kan Cake & Co ni berdasarkan orang kata personality seseorang yang diraikan itu ataupun kita berdasarkan
apa-apa perayaan? Kalau kita tak ada hari raya, ada ni bakal tiba Hari ni ada Natal. macam-macam kan? Yes. Macam mana? So kami memang memang fokus kepada customization. Okey. So setiap season perayaan Hari Raya ke Tahun Baru Cina ke Hari Natal, kami akan keluarkan produk-produk yang bersesuaian mengikut sambutan pada waktu itulah. Dan so bagi contoh yang ni yang Mermaid Godzilla kit ni is for sambutan hari lahir. Tapi untuk buat waktu ni kalau kita boleh buka sekarang ada sambutan jom hari kita Natal tengok. minggu depan. Siapa so kita yang buat mungkin nak dan buat- cuti pun panjang ni untuk siapa-siapa actually, cuma tema kotaknya Berlainan lah, ikutlah kan tema So, yang kita perlukan. Tema dia Nutcracker. Oh wow. So kita ada Boleh buka Play-Doh, boleh. Kita ada Play-Doh dan juga cupcakes. Saya ni tak ada kelembutan betul lah Farin. Oh, dah buka tu kena bayar Okey, kita nak tunjuklah dekat kita punya penonton. Wow, semua lengkap hari ini memang cukuplah. Cukup. Tak perlu untuk pergi kedai anak-anak beli kita. apa-apa. Cuma mungkin nak gunting je lah, nak pipe, nak potong. Boleh ke? Boleh Saya nak tanya pada Satira, kalau kalau katalah macam ni kita buat pertempahan awal kan, bermakna dia punya fondant tu kalau bentuk-bentuknya kita boleh customize, betul ke? Boleh. Kita Kalau macam anak ada saya yang- suka robot, suka dinosaur, boleh lah katanya. Memang kita punya customer memang suka customize. Kalau kita dah siapkan design pun, dia still ada idea-idea lain yang khusus pada minat anak-anak mereka. So kami akan cuba kita lah. Ya. Okey, saya percaya Amy juga orang kata berdepan dengan keadaan sama. Pelanggan ni ada macam-macam permintaan juga. Betul. Kalau boleh dikongsikan. Macam ikut tema hari ini, mungkin dia klien perlukan kek yang sama dengan tema kesesuaian. Okey. So jadi kita akan ada bakers yang akan sediakan untuk majlis tema pada hari itulah. Okay, tapi kan tadi kita dah sempat berkongsikan dengan pendapat mereka yang penonton-penonton di luar sana kan. Kadang-kala ada mengatakan parti kejutan ni ada yang berbentuk yang sampai buat kadang rasa sedih dan sebagainya, sampai macam buat prank dan sebagainya. Okey, dan sebagai seorang pengurus acara, bagaimana Emilia melihat ada tak kalau orang nak buat prank tu bersubahat ke tidak, ataupun sebenarnya kalau boleh saya tidak menasihatkan. Apa pendapat Emilia? Dia sebenarnya dengan saya sekali lah kena bersebahat dengan klien. Macam kena pastikan proses semua prosedur event tu berlaku dengan betul lah. Kiranya macam baru-baru ni surprise untuk ibu, sampai ibu dia pun terharu dan menangis sebab anak-anak mereka buat kejutan yang tak sangka lah diorang akan buat untuk hari jadi ibu. Dia terharu, menangis tak apa. Jangan terkejut, terperanjat dengan regutan pula nanti kan. Okey, tapi saya nak tanya juga, okey, katalah seringkas ni, kalau katalah saya sebagai seorang pelanggan tiba-tiba datang, saya tak ada hadiah, saya cakap, Emilia, saya nak membuat satu parti kejutan dan sebagainya kan. Okey, jadi selalunya apa yang kita akan buat secara perancangan tu, planning tu? Biasanya saya akan tanya apa konsep untuk majlis itu ataupun kejutan yang dia inginkan saya untuk deliver ataupun set up event itulah. Biasanya diorang akan bagi tahu konsep, ataupun kalau diorang tak ada idea, saya sendiri yang akan bagi idea dari pelbagai sumber inspiration lah daripada event yang lain. Okey. Fatin, mungkin ada yang nak dikongsikan tu. Okey, tadi saya dah cakapkan kita punya perayaan lah apa-apa kita. Kalau kat sini kita tengok ada tanah liat dan juga kek, ada pelbagai aktiviti lah. Kita nak tahu di penghujung perbincangan kita ni, kita nak tanya juga berapa harga kalau satu kotak ni, Satira? So DIY kit kita dalam between RM90 ke RM120. Okey, kalau begitu berapa lama tempoh untuk kita nak buat pesanan? 3 hari. 3 hari. Tapi kami tutup hari Ahad dengan hari Isnin. Okey. Maksudnya platform yang mereka perlu untuk nak order ni di mana, kalau boleh dikongsikan? So bisnes kami memang purely online and then mostly di Instagram. So boleh DM kami di Instagram @Cake&Co dan juga melalui WhatsApp, dan nombor kami ada di Instagram page kami, di profil kami. Okey, iaitu Cake&Co. Boleh pergi ke Instagram dan tengoklah antara pilihan-pilihan yang anda suka. Fahrin, macam mana nak dapatkan kek tu, Fahrin? Saya bukan nak kata apa tu, kalau nak tempah hari ni tak dapat lah hari ni. Maaf cakap tak dapat. Untuk Fahrin boleh, kita akan make it happen. Wow. Ini kejutan untuk awak. Terima kasih. Lepas ni saya call tim saya. Okey, untuk Emilia pula. Okey, bagaimana kalau mereka yang berminat untuk mendapatkan khidmat suasana event dan Emilia sendiri dalam merancang sesebuah parti itu, bagaimana mereka boleh menghubungi? Tapi sebelum tu, kalau orang bertanya, berapa kosnya Emilia? Macam mana kita nak kira kosnya tentang perancangan parti ni? Okey, untuk penonton di luar sana, parti suasana event bermula dengan
harga RM990 dan ke atas. Ia adalah bergantung kepada tema dan kesesuaian props ataupun ada tambahan seperti kek atau cupcake, akan ada harga yang lain lah. Itu adalah harga. Okay, kalau 990 tu apa yang ada? Akan ada backdrop dan balloon dan juga naming wording lah. Biasa saja tapi masih ada kejutan di situ. Tapi 990 dan ke atas kan bergantung kepada permintaan. Jadi bagaimana mereka nak menghubungi Amelia? Okey, untuk penonton di luar sana boleh layari Instagram kami Suasana Event ataupun Facebook juga Suasana Event. Lebih senang tekan saja pada Suasana Event punya Instagram. Tekan link biru di bio dan WhatsApp kepada kami. Okey, jadi cukup mudah dan seboleh-bolehnya ambil masa seminggu lah kalau boleh. Kalau boleh. Tapi tak apa, tak ada masalah. Saya kira perancangan parti ni agak subjektif, bergantung kepada Amelia sendiri. Okey, baik. Jadi pelbagai orang kata parti, kejutan ataupun inspirasi kami dah kongsikan pada hari ini, daripada balloon surprise ke cupcake, ke dekorasi ini. Dan sebelum kita menamatkan perbincangan kita ni ataupun perkongsian kita, cuba tunjuk cupcake awak tu, Fatin. Okey, dia jangan orang kata judge daripada rupa lah. Sedap dia. Kita ada pelbagai warna. Tunjuk sekejap je. Okey, kejap lagi kita akan tunjuk lagi. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Amelia Christina daripada Suasana Event dan juga Tira daripada Cake and Co kerana bersama-sama memeriahkan WHR Extra hari ini. Baik penonton, lepas ini ada pelbagai perkongsian lagi nak kami berikan, tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali dalam WHR Extra. Dalam segmen tajaan ini kita nak bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita yang telah pun bersedia dalam talian. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Fatin. Apa khabar Fatin? Cantik hari ni. Oh, terima kasih Atira pun apa kurangnya. Okey Atira, hari ini ada macam-macam nak kita kongsikan. Ada Pearl White Pinky Plus, jus payudara dan juga jus perapat. Kalau boleh dikongsikan Atira. Okey, terima kasih Fatin. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu atau ucapkan. Sebenarnya Fatin hari ini saya cukup excited nak berkongsi produk dengan wanita hari ini sebab hari ini saya bawakan produk yang cukup terkenal di Asia Tenggara. Dan kenapa saya sebut di Asia Tenggara? Sebab ada je di Indonesia yang pakai produk Pinky Plus, ada juga di Brunei yang pakai produk Pinky Plus, ada juga yang di Singapura, kami memang ada stoki di Singapura yang untuk menjual Pinky Plus. Di Thailand pun ada yang mendapatkan produk Pinky Plus. Jadi ini adalah produk yang mendapat permintaan yang sangat tinggi. Dan kalau anda di rumah nak tahu produk yang saya bawakan hari ini iaitu Pinky Plus, merupakan produk yang kalau stokis atau ejen kami nak dapatkan, kena tunggu turn. Sebab produk ni memang sangat laku. Di HQ selalu sold out. Jadi yang mana dekat luar tu anda belum cuba sangat rugi. Sebab ramai pengguna setia kami yang dah amalkan Pinky Plus. Dan sekarang Fatin dah join jadi stokis dan ejen kami untuk dapatkan Pinky Plus. Sebab produk ni memang berkesan dan terbukti diyakini pengguna. Sebab dah 10 tahun di pasaran, hampir berjuta-juta botol dah jual sebenarnya di pasaran dan ramai di kalangan pengguna kata suka sangat Pinky Plus ni. Sebab selain harganya murah, produk ni sangat berkesan. Malah produk ni bukan je untuk kulit tetapi untuk penjagaan rambut dan kuku. Ada juga yang bagi maklum balas dengan amalkan Pinky Plus. Celah pelipat pun dah tak makin, orang kata dah makin cerah, dah tak gelap macam dulu. Dan ramai juga yang kata selepas posting Pinky Plus, masalah jerawat dapat diatasi, jeragat makin pudar. Serta dah bantu ramai atasi masalah kulit kusam yang dihadapi. Dan rata-rata yang dah amalkan Pinky Plus memang ada kulit yang cantik. Jadi sebab tu saya cakap ini adalah produk yang merupakan produk yang mendapat permintaan yang sangat tinggi, produk yang diyakini pengguna dan produk yang memang orang kalau beli mesti repeat order. Jadi anda yang nak cuba atau memang sarankan anda dapatkan sebab Pinky Plus merupakan produk yang sangat laku. Selalu kehabisan stok, kena cepat-cepat dapatkan. Jadi kalau anda nak tahu sebenarnya tak percaya, semua ni takkan terjadi jika bukan kerana ramuan yang kami masukkan ataupun kami formulasikan dalam Pinky Plus ni. Seperti anda lihat di tertera di kaca TV, kita menggunakan 20 buah-buahan yang tinggi dengan antioksidan. Yang antaranya adalah buah-buahan beri seperti orang kata apa, ada apple stem cell, ada tomato, ada juga vitamin C, ada juga vitamin E, ada coenzyme Q10 serta bahan-bahan lain ataupun orang kata apa, bahan-bahan yang kita formulasikan mempunyai banyak kebaikan
untuk mencantikkan kulit anda. Dan kalau anda nak tahu yang mana ada masalah tumit merekah pun dah tak ada lagi masalah tumit merekah, kulit pun bertambah cantik, tona kulit semakin sekata. Jadi ini adalah produk yang mana ada masalah seperti yang Atta cakap, anda kena dapatkan. Dan sekarang di Jombai ada promosi Swim Pack berharga cuma RM54.90. Harga asal RM39.90 untuk sebotol. Produk ini laki dan perempuan boleh pakai, Fatin. Rugi siapa tak cuba. Wow, okey. Itu berkenaan dengan Pinky Plus. Kita ada lagi dua produk, Atira. Okey. Tadi Atta bercakap tentang puak Pinky Plus. Panjang lebar Atta explain puak Pinky Plus ni untuk kulit anda. Dan seterusnya jus Payuda. Atta percaya bila kita ni meningkat usia, elastisiti kulit makin berkurang. Dan aset berkait rapat dengan penjagaan kulit juga. Bila kita meningkat usia, bukan saja kulit kita mudah berkedut, aset pun mudah orang kata kendur. Jadi sebab tu pentingnya kita untuk jaga kulit juga supaya pastikan aset kita terpelihara. Dan antara solusi lain yang Atta boleh kongsikan dengan anda, selain amalkan puak Pinky Plus, anda boleh dapatkan bersama jus Payuda. Kerana jus Payuda mengandungi khasiat daripada herba mellifera dan juga herba lobata, yang mana kedua herba ini akan bantu merangsang penghasilan hormon estrogen, hormon progesteron di sekitar payudara dan pinggul untuk mengencangkan aset, untuk mantapkan aset, untuk pejalkan aset. Atau percaya sebagai wanita, kita dah menyusu anak banyak kali ni, pasti tahu bagaimana tekstur bahagian intim kita, bahagian payudara kita. Jadi anda pasti risau dengan keadaan kita dah berubah dengan zaman dulu, zaman anak dada kan. Jadi jus Payuda adalah produk yang bersesuaian untuk anda amalkan. Kalau anda nak ada aset yang cantik, amalkan bersama Pinky Plus. Okey, itu berkenaan dengan jus Payuda. Dan bagaimana pula dengan jus serapat, Atira? Okey, jus rapat, ini baru betul untuk kita punya bahagian keintiman wanita. Tersasul aja tadi. Okay, sebenarnya jus rapat adalah jus yang kita formulasikan khusus untuk wanita di luar sana yang mana yang dah kahwin dalam tempoh jangka masa panjang. Anda pun dah melahirkan anak hampir 3-4 kali kan. Dan kadang-kadang sebagai wanita, kita memang risau dengan keadaan dalaman kita ataupun orang kata apa, bahagian-bahagian organ kewanitaan kita. Jadi jus rapat adalah jus yang kita formulasikan khusus untuk anda di luar sana atau nak bantu anda untuk kembalikan mood seperti pengantin baru. Kerana jus rapat ni merupakan jus yang kita formulasikan dengan herba-herba yang terbaik untuk wanita. Daripada akar serapat, ada manja kani, ada kasih Fatimah, ada kunyit, yang mana herba-herba ni kita telah gunakan dari zaman nenek moyang kita dulu lagi untuk dalaman wanita, untuk merawat masalah zaman wanita. Jadi jangan risau kalau ada bulanan yang tidak lancar, ada masalah keputihan ataupun risau dengan masalah dalaman yang dihadapi. InsyaAllah dengan penggunaan jus serapat yang lengkap dengan bahan-bahan tadi ini akan bantu anda untuk mendapatkan tubuh badan yang sihat, untuk menjadi wanita yang lebih orang kata apa, berstamina, lebih yakin untuk bersama pasangan. Jadi secara ringkasnya Fatin, Atta nak kongsikan kepada anda, jangan lupa rebut year end sale kami di Jombai. Kalau anda nak dapatkan produk diskaun sebanyak 50% ataupun 70%, dan ringkasan dari Atira, nak ada kulit yang cantik, yang cerah, yang tidak ada masalah, jangan lupa dapatkan puak Pinky Plus yang berharga RM39.90. Dapatkan jus rapat jika anda mahukan aset yang dapatkan jus Payuda jika anda mahukan aset yang cantik berharga RM35, dan jus rapat untuk dalaman wanita yang berharga RM35. Dan sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh terus hubungi 013 3535 7553 ataupun jadi anda yang mana nak dapatkan di kedai jamu pun ada, di kios kecantikan pun ada, di Shopee ada, di Lazada pun ada. Terima kasih Fatin. Sama-sama Atira, cukup lengkap perkongsian berkenaan dengan produk-produk jamu jelita. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Atira. Baik penonton, kita akan berhenti rehat seketika. Sekembali selepas ini, ada lagi kejutan nak kami bawakan untuk anda. Kita akan bergabung selepas ini bersama Fahrin. Jangan ke mana? Wanita hari ini. Baik, kita kembali dalam Wanita Hari Ini Ekstra. Kita dah sampai ke penghujung siaran kita yang penuh warna-warni, penuh keceriaan ini. Tapi sebelum itu, kami nak berkongsikan dengan anda sedikit mengenai cinta, Fatin. Ya, lagu cinta kita musim ketiga, kuasa lagu menjadi saksi, dua hati jadi satu. Anda jangan lupa untuk saksikan episod semi-final yang dinanti-nantikan pada malam ini 18 Disember jam 9 malam hanya di TV3. Itu dia sengit sekali. Ini yang diperkatakan mengenai lagu cinta kita musim yang ketiga bersama pengacaranya Ain Rus dan juga Kamal Adli. Jadi pastikan anda bersama dengan mereka pada malam ini. Okey, baik. Kita juga ingin berkongsikan sedikitlah perkongsian-perkongsian di Facebook mengenai topik kita pada hari ini. Ada ni daripada Rabiah Tirubi. Rabiah, kesian ni tengok dia kata tau.
selalu buat dekat orang surprise tapi sendiri tak pernah dapat surprise. Saya doakan biar dapat surprise nanti insya-Allah. Lepas mereka menonton rancangan kita hari ini. Okey, itu daripada Rabia. Kita ada juga daripada Siti Fitzah. Saya suka buat surprise. Baru semalam dengan kemarin surprise dekat dengan anak buah. Dia bagi bukit lah, bunga ke kan. Yang ini pun surprise juga saya nak kongsikan kepada para penonton. Ini adalah hasil ciptaan. Kalau boleh kamera jangan zoom sangat. Ataupun cupcake daripada Fatin Hamimah. Ini dah sedikit aib. Saya ingat kalau anak awak tengok dia menangis dia ni. Apa? Kalau bagi saya masa yang lama, insya-Allah dia akan nampak lebih menarik lah. Tapi inilah dia yang tak sempat kami kongsikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada kesemua tetamu-tetamu kita pada hari ini, daripada balloon surprise, Cake and Co dan juga suasana event yang menceriakan hujung minggu kita ini di WHI Extra. Betul. Dan esok kami akan berehat satu hari dan kembali hari Isnin nanti. Saya nampak awak confident. Awak pun saya rasa paling confident lah dalam ramai-ramai. Tapi memang confident itu memang penting, tapi jangan over. Itu yang kita bincangkan pada hari Isnin nanti. Betul. Kalau kita tengok ramai orang confident sekarang ni, tapi over pun ramai juga. Apa-apa pun anda boleh kongsikan semua pendapat anda berkenaan topik hari Isnin nanti di Facebook kami dan juga Instagram kami. Baik, sebelum menutup siaran hujung minggu ini, pastikan anda jaga diri dengan keadaan cuaca, COVID dan sebagainya. Kami harapkan dan doakan anda semua selamat dan terus jaga diri. Rancang hujung minggu anda dengan baik. Kami tinggalkan anda di sini. Assalamualaikum. Bye-bye, jaga diri. Anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus